وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat sidang hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dengan izin Allah Taala dapat bertemu lagi dalam kuliah subuh. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita pun diberikan kesihatan, dianugerahkan dengan kekayaan. Orang yang sempat bersolat 2 rakaat disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum subuh, dia seolah-olah memiliki dunia dan seisinya. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita memperolehi kekayaan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita cepat dan lambat, di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Begitu juga kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah kerana pada pagi ini kita masih lagi berpagi-pagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, sejahtera, memiliki makanan untuk dimakan pada pagi ini. Begitu juga itu satu kenikmatan. Bagaimana yang disebut dalam hadis Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan pada Nabi SAW, bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi dalam keadaan aman pada dirinya, sejahtera pada jasadnya, dia memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dia diberi dunia dan berbagai kenikmatannya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Itu maksud hadis ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam Al-Adabul Mufrad, dan begitu juga dalam Sunan Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita dipinjamkan nikmat ini. Kerana ada orang yang di waktu pagi bunyi dah serangan kapal terbang. Bagi contoh, kawan-kawan kita yang berada di negara-negara yang bergolak, berperang seperti di Syria ataupun di Palestin ataupun di Yaman dan sebagainya. Kita alhamdulillah aman. Tak ada bunyi kapal terbang, roket, jet pejuang dan sebagainya, tak ada, alhamdulillah. Begitu juga ada orang yang di waktu pagi, dia menunggu waktu pagi. Bilalah hospital nak buka, nak pergi hospital. Menunggu giliran. Sebelum subuh tu dah menunggu dah giliran. Nak buat cek, swab test ke, nak cuci buah pinggang ke, nak bercuci darah dan sebagainya. Kita alhamdulillah tak ada diuji dengan penyakit kencing manis ke, darah tinggi ke, sebagainya. Kita kena bersyukur dan kita kena jaga kesihatan yang Allah Ta'ala pinjamkan itu. Ada orang yang menunggu waktu pagi. Sebab tak ada makanan, tunggu makanan sampai. Makanan daripada mana-mana pihak, NGO ke, ataupun orang-orang yang dermawan ke hantar makanan untuk makanan pada hari itu. Kita alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan kenikmatan, rezeki yang melimpah ruah, yang tidak perlu kita meminta-minta daripada orang lain. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu mukaddimah kepada perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kuliah subuh kita akan meneruskan lagi perkongsian ilmu, dan tajuknya masih lagi berkaitan dengan hadis 40.
Dan tajuk yang kita fokus pada kali ini ialah hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita menggunakan syarah hadis Al-Wafi. Kita akan baca hadis yang bernombor 32. Hadis ini bertajuk Islam menolak kemudaratan. Islam menolak kemudaratan. Muslimin muslimat sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Begitu juga hari ini kita syukur kerana walaupun kita masih lagi dalam PKP sehingga 4 Mac pula, insya-Allah masjid pun sudah dibuka kepada orang-orang yang nak pergi bersolat Jumaat sebagai contoh. Dan semalam diberitakan, dikhabarkan bahawa kes sembuh tinggi, 5,320 kes. Alhamdulillah, satu perkembangan yang baik. Dan kes baru pula separuh daripada kes sembuh. Maksudnya ada 2,712 kes. Maksudnya insya-Allah graf tu ya semakin menurun insya-Allah. Semakin menurun. Jadi kita doalah supaya kita dapat kembali dalam keadaan kehidupan yang normal. Tambah lagi dengan vaksin yang akan sampai esok lusa ni, dan akan ada grup pertama yang akan menerima vaksin. Mudah-mudahan kes pandemik ni dapat dikepung dan orang ramai dapat dilindung insya-Allah. Kita juga ucapkan takziahlah kepada kes kematian semalam pun ramai juga. Ada 25 kes semalam menyebabkan kematian, yang menjadikan sekarang ni yang mati dengan sebab kes COVID-19 ni dan lebih pada 1,030 kes. 1,030 kes. Jadi muslimin dan muslimat, itulah ada berkaitan dengan hadis yang kita baca pada pagi ini. Hadis berkenaan dengan Islam menolak kemudaratan. Supaya kita faham. Supaya kita lebih faham dengan kes dengan COVID ini, kita lebih faham tentang hadis ini. Sebab itulah kita, kalau tidak ada apa-apa, kes masih tinggi, kita duduklah di rumah. Jagalah keselamatan diri kita. Kalau perlu divaksin, kita sokonglah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat kebaikan dan kita dapat menyelamatkan orang lain. Dan jika kita tiada keperluan untuk keluar, kita duduklah di rumah. Cikgu-cikgu pun mengajar dari rumah. Pegawai kerajaan pun bekerja dari rumah. Murid-murid pun belajar dari rumah. Menonton TV 9, menonton link YouTube yang dibekalkan oleh para guru di sekolah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat mengurangkan. Dan kita mengikuti nasihat daripada KKM supaya jangan leka dan alfa sebab kita belum menang. Ikutlah saranan yang kita kena elakkan daripada kawasan yang sempit, kawasan yang sesak, dan juga kita bersembah dengan jarak yang dekat. Begitu juga kita selalulah beramalkan wudu, memakai mask dan juga mendekati tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Patuhlah SOP sebagai norma baru dalam kehidupan kita. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kembali kepada perbincangan kita pada pagi ini, iaitu hadis yang ke-32, Islam menolak kemudaratan. La darara wa la dirara. Hadis Islam menolak kemudaratan ini, hadis ini diriwayatkan daripada Abi Sa'id Sa'd bin Sinan. An Abi Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Diulangi, hadis an Abi Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh
Al-Imam Ibn Majah dan Ad-Darqutni dan lain-lain dengan sanad yang bersambung. Manakala Al-Imam Malik telah meriwayatkannya dalam kitab Al-Muwatta' secara mursal daripada Amr bin Yahya, daripada ayahnya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menggugurkan perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Di sana terdapat beberapa sanad yang lain yang saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apakah maksud hadis ini? Hadis daripada Abu Sa'id Ibnu Malik bin Sinan, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan. Tidak ada mudarat, la darar, tidak ada kemudaratan dan tidak boleh melakukan kemudaratan. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh melakukan kemudaratan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pendek saja hadis ini, la darar wa la dirar. Pendek tapi penting. Penting untuk kita bincang. Kenapa? Kerana dalam memahami hadis ini pernah dibincangkan sebelum ini kata-kata Abu Daud yang menyebut bahawa hadis ini adalah di antara hadis yang berjaga di antara masalah-masalah fiqh. Dalam masalah fiqh hari ini, orang nak sembahyang berjarak, orang yang nak sembahyang berjemaah dekat di masjid dan sebagainya, orang macam-macam isu timbullah. Kaedah fiqh juga menggunakan hadis ini. Maksud lafaz hadis ini, para ulama berselisih pendapat mengenai makna darar dan dirar dalam hadis ini. Adakah kedua-duanya membawa makna yang sama atau tidak? Jadi pendapat yang masyhur mengatakan bahawa makna kedua-duanya adalah berbeza. Bahkan dikatakan bahawa di sana terdapat beberapa pendapat mengenai maknanya. Pendapat terkuat bagi makna darar ialah menyakiti orang yang tidak menyakitinya. Darar ni maksudnya menyakiti orang yang tidak pernah menyakitinya. Sementara makna dirar pula ialah menyakiti dengan cara yang tidak sebenar terhadap orang yang menyakitinya. Menyakiti dengan cara yang tidak sebenar terhadap orang yang menyakitinya. Jadi kalau mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kedua-dua makna yang dinyatakan di sini tidak boleh dilakukan. La darar wa la dirar. Tidak boleh menyakiti orang yang tidak menyakiti kita dan tidak boleh menyakiti dengan cara yang tidak sebenar orang yang menyakiti kita. Jadi macam mana pendetilannya? Kita tengok. Jadi antara kandungan hadis ini. Hadis ini menjelaskan suatu prinsip yang utama dalam kehidupan Islam, iaitu jangan cari mudarat dan jangan menyebabkan kemudaratan terhadap orang lain. Ini adalah satu prinsip yang agung demi kesejahteraan umat Islam semuanya. Ataupun sama muslim ataupun non muslim. Prinsip keislaman dan kemanusiaan. Demi sejahtera umat manusia semuanya, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Dan seorang mukmin itu dilarang mencari susah atau mudarat yang boleh menimpa dirinya atau juga boleh menimpa orang lain. Islam menggalakkan umatnya mencari kesejahteraan hidup, keharmonian hidup. Jadi sebarang angkara, perbuatan yang boleh membawa mudarat, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung, lambat ataupun cepat, maka semuanya dilarang. Sikit ataupun banyak, semuanya dilarang. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi kalau kita faham daripada hadis ini ialah perkara yang ditegah dalam hadis ini ialah kemudaratan. Bukannya hukuman ataupun bukannya qisas. Walaupun dia mendatangkan kemudaratan kepada orang yang dihukum, tapi maksud yang dalam hadis ini ialah kemudaratan. Yang dimaksudkan dengan darar dalam hadis ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan cara yang tidak sebenar. Maksudnya macam mana? Menyebabkan kesakitan kepada orang yang berhak disakiti. Kalau kita buat
menyebabkan kesakitan kepada orang yang berhak disakiti ni, seperti orang yang melanggar hukum-hukum Allah atau menzalimi orang lain, lalu dia dikenakan balasan secara adil, itu tak masuk dalam darar ini. Itu bukanlah perkara yang dimaksudkan dalam hadis ini, kerana ia merupakan hukum qisas, hukum balas balik yang memang disyariatkan oleh Allah dan dijadikannya sebagai cara hidup yang sebenar, keadilan yang sebenar untuk manusia. Dia kata, kenapa nak potong tangan orang yang mencuri? Bagi contoh, dia kata, sebab dia cari pasal. Dan dia berhak dipotong tangan kerana untuk menyelamatkan harta orang lain dan menjadi pengajaran pada orang lain. Itu contoh. Contoh yang kedua, kenapa nak bunuh dia? Dia berhak dibunuh kerana dia telah membunuh nyawa orang lain. Kalau dia tahu bahawa dia akan dibunuh, dan dia tidak akan membunuh orang lain. Dan kesan daripada pembunuhan itu menimbulkan permusuhan dan boleh menyebabkan perbalahan dan peperangan di antara dua keluarga, sekiranya tidak ada tindakan bunuh kepadanya. Jadi mati yang ini selesai. Kedua-dua pihak dapat berlapang dada. Tapi kalau mati yang ini, seorang lagi hidup walaupun dalam penjara, diberi makan free. Keluarga si mati tidak akan rasa berpuas hati dan mereka akan ada perasaan ingin membalas dendam dan sebagainya. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam hukum qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berfikir, ulul albab la'allakum tattaqun, sebagai kamu bertakwa. Jadi kalau dilihat kepada hadis ini, darar di situ tidak darar, tidak termasuk kalau kita melakukan pembalasan mengikut kaedah dan kadarnya, maka dia tidak termasuk dalam darar kerana menyekat darar yang pertama. Sebab itulah tidak kita kena mengelakkan darar yang pertama kerana dia akan membuat darar yang kedua. Bila ada darar kedua, ada darar yang ketiga. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, begitu juga Islam tidak mentaklifkan manusia dengan sesuatu yang mengandungi mudarat. Begitu juga Islam tidak melarang melakukan sesuatu yang mempunyai manfaat. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak mentaklifkan hamba-Nya untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat kepada mereka. Begitu juga Allah Taala tidak melarang mereka daripada melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk mereka. Setiap perkara yang Allah Ta'ala perintahkan supaya dilakukan ini merupakan puncak kebaikan untuk agama dan dunia mereka. Begitu juga pada setiap perkara yang dilarang. Ini merupakan punca keburukan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul amara rabbi bil qist. Qul amara rabbi bil qist. Katakanlah Tuhanku menyuruhku berlaku adil dalam setiap perkara. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi. Jadi tidak syak lagi perkataan al-qist di sini berlaku adil. Berlaku adil terhadap segala kebaikan dan manfaat. Manakala di dalam al-fawahish, perbuatan keji, terdapat segala keburukan dan kerosakan. Jadi sememangnya jelas bagi mereka yang mempunyai akal dan meneliti syariat Allah, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengharuskan untuk para hamba-Nya semua perkara yang boleh memberikan keselamatan kepada akal dan kesihatan tubuh badan. Allah sekali-kali Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak melarang mereka kecuali dengan perkara yang boleh mendatangkan kerosakan kepada panca indera. Kekuatan ataupun kemampuan mereka serta boleh merosakkan ataupun memudaratkan kesihatan mereka. Allah Ta'ala tidak akan suruh perkara-perkara yang merosakkan mereka. Sebagai contoh, puasa. Usul berpuasa untuk kesihatan. Tapi kalau puasa boleh mendatangkan kemudaratan,
boleh berbuka. Suruh salat, berdiri. Kalau kita sehat. Tapi kalau kita tak sehat, kita sakit kaki ke, kita demam ke, kita nak pening, nak pitan, nak jatuh ke, kita boleh solat duduk ataupun berbaring. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberati seorang melainkan dengan apa yang terdaya olehnya. Begitu juga Islam ini menggalakkan, menghilangkan kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Bahkan Nabi SAW juga diutus untuk membawakan kemudahan, keringanan. Nabi SAW bersabda, "Bu'ithtu bil hanifiyyati samha." Bu'ithtu bil hanifiyyati samha. Bu'ithtu bil hanifiyyati samha. Aku diutuskan dengan al-hanif as-samha. Itu agama yang mudah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi kalau kita tengok huraian kepada hadis ini juga, kita tengok bentuk-bentuk kemudaratan yang ada. Tujuan kemudaratan yang dilakukan dapat dilihat dalam dua bentuk tindakan. Satu, tindakan daripada mukallaf yang sememangnya bertujuan untuk memberikan kemudaratan kepada orang lain. Bentuk ini tidak diragui bahawa dia adalah dilarang, ialah haram. Kalau kita buat kemudaratan untuk memudaratkan orang lain, bentuk ini tak payah bincanglah, memang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan mukallaf. Tindakan mukallaf orang Islam yang ditaklifkan, ditanggungjawabkan. Dia mempunyai tujuan yang baik dan dibenarkan oleh syarak. Tetapi di samping tujuan itu, dia juga ada tujuan lain untuk memberikan kemudaratan kepada orang lain. Ataupun kesan langsung daripada tindakannya itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Sebagai contoh, bentuk pertama, Islam melarang melakukan tindakan yang bertujuan menimbul atau memberikan kemudaratan kepada orang lain. Di antaranya mudarat dalam jual beli. Sebagai contoh, jual beli kan. Mudarat dalam jual beli ini berlaku dalam beberapa bentuk. Darar dalam jual beli ini. Yang pertamanya jual beli secara terpaksa. Macam mana? Dengan huraian ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jual beli secara hutang dengan harga yang lebih murah daripada harga yang dijual secara tunai. Saya ulang. Menjual barang yang dibeli secara hutang dengan harga yang lebih murah daripada harga yang dijual secara tunai. Okey. Yang pertama. Yang ketiga, jual beli secara tipu. Jual beli secara tipu. Okey. Ada 3 contoh ini. Okey, contoh yang pertama, jual beli secara terpaksa. Apa contohnya? Contohnya seperti seseorang yang berhajat kepada sesuatu barang, tapi dia tidak memiliki wang untuk membelinya. Lalu dia mengambil barang tersebut secara hutang daripada penjualnya dengan harga yang mahal. Umpamanya dia mengambil dengan harga RM10, sedangkan harga sebenarnya adalah RM5. Jadi terdapat larangan terhadap jual beli seumpama ini. Dalam Sunan Abi Daud telah meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahawasanya beliau telah berkhutbah kepada orang ramai dengan berkata, akan datang kepada manusia satu zaman yang penuh kezaliman, di mana orang yang senang akan mengeksploitasi apa yang dimilikinya, sedangkan dia tidak disuruh berbuat begitu. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, janganlah kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Wa ahsin idza tabaya'tum. Wa ahsin idza tabaya'tum. Akan berlaku juga jual beli secara terpaksa. Dan Rasulullah SAW telah melarang jual beli tersebut.
Al-Ismaili menambah dengan katanya, baginda telah bersabda bahawa sekiranya kamu mempunyai kebaikan yang boleh kamu berikan kepada saudaramu, maka lakukanlah. Kalau tidak, janganlah kamu tambahkan kesulitan demi kesulitan kepadanya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi hadis ini memberi makna bahawa secara logiknya dia hendaklah memenuhi keperluan saudaranya secara percuma, bukan menambah kesulitan di atas kesempitan yang dialami. Begitu juga Abdullah bin Ma'qal berkata, jual beli secara terpaksa adalah riba. Jual beli secara terpaksa adalah riba. Harb pula berkata, Imam Ahmad ketika ditanya tentang jual beli secara terpaksa, beliau tidak bersetuju ataupun beliau membenci. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu salah satu mudarat dalam muamalah. Mudarat dalam jual beli. Kita tak masuk lagi dalam contoh-contoh mudarat dalam beribadat ini dalam muamalah. Begitu juga yang kedua, contoh yang kedua, menjual barang yang dibeli secara hutang dengan harga yang lebih murah daripada harga yang dijual secara tunai. Apa maksud contoh ini? Apa contohnya? Contohnya seperti bila seseorang memerlukan wang, tetapi dia tidak berjumpa dengan orang yang boleh memberi hutang kepadanya, lalu dia membeli barang secara hutang dengan maksud untuk dijual kembali kerana ia ingin mendapatkan wang. Imam Ahmad berkata, sekiranya dia menjualnya kepada selain daripada penjualnya yang sama, yang pertama, aku bimbang ia termasuk dalam kategori jual beli secara terpaksa. Sekiranya dia menjual barang tersebut pada penjualnya yang pertama, jumhur ulama berpendapat jual beli tersebut adalah haram dan batal. Mereka menganggap bahawa perkara tersebut sebagai alasan untuk berlakunya riba. Ini adalah pendapat Imam Malik, Ahmad dan Abu Hanifah. Mereka juga berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni bahawa seorang perempuan telah berkata kepada Aisyah, aku telah menjual seorang hamba kepada Zaid bin Al-Arqam dengan harga 800 dirham secara hutang. Kemudian Zaid berhajat kepada harganya, kepada wang. Lalu aku membeli kembali hamba itu dengan harga 600 dirham tunai. Lalu Aisyah berkata kepadanya, alangkah buruknya pembeliannya atas jualan kamu itu. Beritahu kepada Zaid bin Al-Arqam bahawa Allah telah menghapuskan pahala jihad dan hajinya bersama Rasulullah SAW sekiranya jika dia tidak bertaubat. Kemudian Zaid datang menemui Aisyah meminta maaf. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha membacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan ataupun larangan daripada Tuhannya, lalu dia berhenti daripada mengambil riba lebihan, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah haknya. Jadi mereka berkata, jumhur ulama mengatakan kata-kata dan larangan Sayyidatina Aisyah ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa Aisyah radhiyallahu ta'ala mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bersetuju dengan pendapat ketiga-tiga imam tersebut. Sekiranya terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya helah untuk melakukan riba pada akad tersebut. Dan sekiranya tidak ada, maka akad tersebut dikira sah kerana dia merupakan jual beli yang cukup rukun dan syaratnya, dan manusia tidak boleh dituduh tanpa dalil terhadap tindakan mereka. Maka manakala apa yang dalam hati mereka yang tidak dizahirkan itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum yang zahir saja, yang rahsia itu Allah Taala yang menguruskannya. Nahnu nahkumu bil-zawahir, Allahu yatawalla as-sarair. Nahnu nahkum bil-zawahir, wallahu yatawalla as-sarair. Begitu juga muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Contoh yang ketiga, contoh jual beli tipu. Ini darar dalam muamalah. Jual beli tipu ni apabila berlaku bila seorang pembeli tidak pandai untuk menawar harga, lalu dia membelinya dengan harga yang tinggi yang tidak sepatutnya lah.
maka penjual tidak harus menjualnya. Macam mana jual beli tipu? Pembeli tak pandai untuk tawar harga. Lalu dia membelinya dengan harga yang tinggi. Harga 3 kali ganda. Maka ketika itu penjual tidak harus menjualnya. Jangan penjual kata tak apa, aku untung 3 kali ganda sebab dia orang yang bodoh. Kan? Dia tak tahu harga. Jadi aku jual 3 kali ganda, aku untung. Dia tipu orang bodoh. Tak boleh. Mengikut pendapat mazhab Maliki dan Hambali, pembeli mempunyai pilihan khiyar untuk membatalkan jual beli tersebut. Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, seorang lelaki telah memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia telah ditipu dalam jual beli. Lalu baginda bersabda, apabila kamu berjual beli, maka katakanlah tidak ada khilabah. Khilabah ini tidak ada tipu. Lalu lelaki dalam hadis ini ialah Hibban bin Munqidh. Imam Ahmad berkata, khilabah ialah mengambil untung terlalu banyak. Mengambil untung terlalu tinggi. Iaitu mengambil untung terlalu besar, melebihi daripada yang biasa dilakukan oleh orang lain terhadap barang-barang. Seumpama, dia menjual sesuatu yang dinilai 1 dirham dengan harga 5 dirham. Ulama mazhab Imam Maliki kata, apabila penipuan itu sampai 1/3 daripada nilai barang, maka pembeli mempunyai hak, mempunyai pilihan, mempunyai khiyar untuk membatalkan akad jual beli tersebut. Biasanya orang jual beli ni untung 50%. 50%. Kalau kita beli harga RM1, kita jual RM1.50. Okeylah kan? Banyaklah tu 50%. Dapat 50% untung. Tapi kalau kita beli RM1, kita jual RM3, itu 300%. 300% untung. Yang tu satu penganiayaan. Satu penganiayaan yang perlu dielakkan. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, banyak lagi lah kalau kita nak kaitkan hadis la darara wa la dirar ini, mudarat dalam kita berwasiat, dalam mudarat dalam perkahwinan, dalam kita bercerai dan kita rujuk, begitu juga mudarat dalam ilak, bermudarat dalam hadanah, dalam radha'ah, dalam penyusuan dan sebagainya. Banyak mudarat-mudarat yang perlu dielakkan kerana Islam ini menolak mudarat. La darara wa la dirara. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya rasa cukuplah setakat itu dulu perkongsian kita pada pagi ini. Dan ada lagi, kalau kita nak sambung lagi huraian berkenaan dengan darar ini, ad-darar yuzal. Kaedah-kaedah fiqh yang ada. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Ad-dararu al-ashaddu yuzalu bid-darari al-akhaf. Ad-dararu al-ashaddu yuzalu bid-darari al-akhaf. Kita nak tengok juga kaedah-kaedah fiqh, usul fiqh ini untuk kita memahami situasi yang kita alami sekarang ini. Kemudian yatahammalu ad-dararu al-khas lidaf'i dararil 'am. Yatahammalu ad-dararu al-khas lidaf'i dararil 'am. Begitu juga dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Indah kalau kita tahu kaedah-kaedah hukum ini, indah untuk kita memahami situasi semasa Islam datang menyelesaikan masalah kita. Bukan menyempitkan hidup kita, tapi meluaskan kehidupan kita. Banyak lagi lah kalau kita nak sebutkan satu persatu ini. Mungkin tuan-tuan yang penonton sedang hadirin boleh mendengar atau pernah terdengar. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ataupun idza ta'arada al-mani' wal muqtada yuqaddamul mani'. Bila bertemu di antara perkara yang melarang dan perkara yang mengharuskan, maka hendaklah didahulukan perkara yang dilarang. Begitu juga ad-dararu la yakunu qadiman. Mudarat itu tidak boleh dikekalkan, dihilangkan. Dan banyak lagi lah insya-Allah. Kalau kita ada kesempatan, kita akan huraikan satu persatu lah contoh-contoh
darar ataupun kaedah-kaedah fiqh yang ada dalam kitab ataupun dalam syariat kita ini. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, cukup setakat itu dulu perkongsian kita pada pagi ini. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita ajaklah kawan-kawan kita memahami, mengaji. Kadang kalau kita ajak mereka ni mendengar, mengikuti kuliah-kuliah daripada mana-mana asatizah kita, terutama bila kita banyak memegang handphone, dan kita gunalah peluang itu untuk kita menuntun perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Allah Taala memberikan kebaikan kepada kita dan menutup keaiban diri kita dan mengampunkan segala keterlanjuran kita, dosa-dosa kita. Allah Taala angkatkan darjat kita, insya-Allah. Kita berpesan kepada kawan-kawan kita supaya mengajak kepada kebaikan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, kerana Nabi SAW bersabda yang bermaksud orang siapa yang menunjukkan satu kebaikan maka dia akan mendapat pahala seperti mana orang yang melakukannya. Kita tidak rugi. Dan kalau kita mengajak man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah, maka dia akan dapat pahala dan pahala orang yang beramal dengannya, yang mengikutnya, tanpa mengurangi pahala yang mengamalkannya itu. Jadi kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itulah saham kita. Bila kita meninggal nanti, tak ada saham yang boleh kekal, yang boleh dibawa mati, kecuali apa dia? Ada 3 perkara kan? Antaranya ilmun yuntafa'u bihi, ataupun waladun salihin yad'u lahu, ataupun sadaqatin jariyah. Kalau kita mampu untuk melakukan mana-mana satu, maka kita lakukan. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya menurunkan hujan, sebab lama dah tak hujan ni. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya menghantarkan angin-angin yang baik yang boleh menghilangkan COVID ini dengan cepat daripada tempat kita. Berlalulah di bawah angin ataupun hilanglah di bawah hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rfa'anna syarral bala waj'alhu bifaidah la darara wa la dirar. Allahumma asturna fawqa al-ardi wa tahta al-ardi wa yawma al-ardi alayk. Allahumma inna nas'aluka bi'adadi qatara'il matar, qataratil matar, tafrijan likulli hammin واستجابة لكل دعاء وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم في يومنا هذا اكتب اليسر لمن يعاني من العسر والراحة لمن به من هم والسعادة للمحزون والشفاء للمريض والرحمة للميت والإجابة لمن دعا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم يا رافع البلاء ارفع البلاء عنا وعن جميع المسلمين. Wahai Tuhan yang mengangkat bala, angkatlah bala daripada kami dan seluruh umat Islam. Ya Allah, jadikan kami, Allahumma ja'al yawmana khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yawmina. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma fi hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, jadikanlah hari ini lebih baik pada semalam dan esok lebih baik pada hari ini. Ya Allah, jadikanlah hari ini kemenangan, kekayaan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kami semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum